Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dan hidayah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat manhaj, di atas manhaj yang benar. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memperkenalkan agama kepada kita melalui jalan wahyu yang telah disampaikan melalui para ahli ilmu yang benar berdasarkan panduan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, memberkati amalan kita, memberkati ilmu kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sebagaimana kita juga berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan majlis kita ini majlis yang bermanfaat dan menjadi sebab kepada bertambahnya ilmu kita berdasarkan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada ni ataupun kitab kita ni membahaskan tentang talbis iblis. Talbis iblis terhadap golongan orang-orang yang minat kepada agama sebenarnya. Ada beberapa orang yang datang, dia minat nak baca talbis iblis dan dia anggap tipu daya iblis dengan keseronokan dunia, dengan kemewahan, dengan judi, riba dan seumpamanya. Itu juga termasuk talbis iblis. Tapi talbis iblis itu berkait dengan syahwat. Sehingga bila kita nak hentikan syahwat kita dan kita nak suruh dia berhenti daripada maksiat, maka kalau kita nak, kita bacalah kitab Al-Kabair, kitab dosa-dosa besar. Sehingga bila tahu tentang dosa, orang tu takut. Bila talbis iblis ni, maksud daripadanya satu kumpulan lain. Orang yang tertipu dengan syubuhat. Orang yang tertipu dengan syubuhat ni maknanya bukan orang ahli maksiat, tak. Orang yang cinta kepada agama, orang yang nak kepada agama, orang yang rajin beramal, tetapi dia ditipu oleh iblis kepada amalan atau cara beramal atau cara beragama yang tidak sama dengan yang aslinya, yang tidak sama dengan originalnya. Sehingga apabila mereka beramal, mereka menyimpang dari agama yang sebenar
dan mereka tenggelam dari agama ataupun amalan-amalan yang palsu yang tidak ada asasnya dalam agama. Untuk golongan agama atau golongan orang yang minat agama dan minat beramal seperti ini, orang macam ni lah kena baca kepadanya kitab Talbis Iblis. Kalau ahli maksiat, bacakan kepada mereka Al-Kabair. Kita bukan nak bincang masalah judi, riba, zina, arak, rasuah. Itu semua dah bincang ataupun boleh dibincang dalam sesi kitab yang lain. Orang-orang yang ahli syahwat, orang minat kepada zina, minat kepada arak, minat kepada hiburan, yang tu bacakan kepada mereka Al-Kabair. Hak ni orang yang minat kepada agama, rajin beramal, zikirnya sampai puluh-puluh ribu, tasbihnya sampai, kita panggil biji tasbihnya sebesar ibu jari sebiji-sebiji. Kemudian dengan pakaiannya, dengan penampilannya, dengan amalannya. Mereka adalah orang yang rajin beramal, tapi iblis datang memberikan amalan yang tidak benar itu pakaian agama. Sehingga mereka menganggap inilah agama yang benar. Lalu mereka tertipu dengan talbis iblis. Jadi sebab itu kita nak baca, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentang bagaimana tipu daya iblis kepada agamawan ataupun orang-orang yang minat kepada agama. Di zaman kita ni, kita tengok kitab ini sangat-sangat sesuai dibacakan. Kerana makin lama, makin sehari muncul kumpulan-kumpulan orang yang berpakaian agama, tapi pada asasnya atau pada hakikatnya, mereka adalah orang yang mengajak kepada kesesatan ataupun kebatilan. Jadi semoga Allah Ta'ala memberikan pencerahan kepada kita, taufik dan juga hidayah untuk kita kenal mana Islam yang sebenar dan mana Islam yang bukan sebenar. Sebelum daripada ni, kita dah baca pada syubuhat sufi dalam meraih tujuan fil wusul. Kita ambil sedikit supaya kita recall apa itu maksud syubuhat dan macam mana yang kita dah sampel atau hakikat perkara yang berlaku pada apa yang kita sebut sekejap tadi. Syubhat kelima sufi, dia panggil syubhat sufi yang mengira telah mencapai tujuan, telah meraih tujuan. Muka surat 468 dalam buku kita ni. Syubhat kelima, sekelompok sufi berlebihan dalam olah jiwa sehingga melihat sesuatu mirip seperti karamah, mimpi yang baik, atau mendapat ilham dengan kata-kata lembut yang muncul kerana terus berfikir dan menyendiri. Dia pun duduk sendiri, tiba-tiba datang kepadanya sesuatu yang dia anggap sebagai karamah. Duduk bersendiri, datang mimpi-mimpi yang baik. Duduk sendiri, dapat ilham ke perkataan-perkataan yang lembut, yang lunak, yang mendamaikan jiwa. Kerana mereka berfikir dalam keadaan mereka menyendiri tersebut. Hasil daripada karamah, mimpi, ilham yang mereka dapat sewaktu menyendiri ini, akhirnya mereka datang satu idea yang paling parah, ialah mereka yakin mereka telah pun sampai kepada tujuan syariat. Syariat kan maksud kita jadi baik. Sekarang ni mereka dah dapat ilham untuk keluarkan perkataan yang baik. Syariat akan suruh jadi orang baik, mereka dapat mimpi-mimpi yang baik. Sehingga akhirnya sebahagian daripada mereka kata, dia belajar ilmu gini tak tenang. Belajar hadis ni sikit-sikit condemn orang tu, sikit-sikit condemn orang ni, sikit-sikit benda ni sahih, benda ni dhaif. Baik, mengaji dalam hak ni, hak puan-puan ni, tak ada cerita sahih, tak ada cerita dhaif, belajar, beramal je. Sehingga akhirnya datang kepada kita rasa tenang dalam beramal. Mimpi-mimpi yang baik, karamah-karamah yang dianggap sebagai karamah. Sampai satu natijah mereka pun anggap dia dah sampai kepada tujuan agama. Iaitu apa? Keyakinan yang ada dalam hati dan juga ketenangan. Iblis menampakkan perkara tersebut.
Macam mana iblis boleh menampakkan perkara tersebut? Boleh je. Dia tak kacau, beres. Nah, dia nak semayang, iblis kata tak payah kacau lah dia ni. Pasal apa? Biar dia semayang. Kita kacau dia dalam bab bacaan. Kita masukkan dia. Supaya benda yang dia sangka agama padahal bukan, iblis bagi kempen lagi. Dia pun rasa nikmat. Ramah ni. Dia rasa okey. Padahal iblis kata apa? Kita jangan ganggu dia dalam soal hak betul. Kita kempen dia lagi. Buat lagi. Ni benda baik pun. Sehingga akhirnya dia menyangka dia sedang buat benda baik. Padahal dia menyimpang dari jalan agama. Natijahnya, dia datang rasa satu apa? Perasaan dia dah sampai kepada satu martabat dalam agama. Okay? Kita dah baca dah sebelum ni, tapi saya suka nak ulang sebab hari tu kita baca poin ni last sekali. Padahal dia antara perkara yang paling banyak berlaku di zaman kita ni. Mereka berkata, kami telah sampai, tidak ada sesuatu yang membahayakan kami lagi. Kita dah sampai dah kepada hakikat ni, maka tak ada benda lagi yang boleh membahayakan kita. Siapa yang telah sampai ke Kaabah, maka perjalanannya sudah berakhir. Mereka akhirnya tidak beramal. Mereka ini menghias penampilan luar dengan pakaian tampalan. Makna pakaian orang-orang sufi ni, pakaian yang koyak rabak, ada tampal-tampal. Menampakkan pakaian zuhud. Dululah ni dia nampak dengan pakaian lain pula, dengan pakaian mungkin jubah berlapis-lapis, kemudian dengan ada ridaknya, dengan pakaian-pakaian orang yang nampak seperti orang-orang ahli sufi. Okey, orang-orang yang ahli ibadah. Mereka ni menghias penampilan luar dengan pakaian tampalan, sajadah, tarian serta wajd. Mereka juga menuturkan kata-kata sufi terkait makrifat, wajad dan juga rindu. Wajad maknanya dia dapat satu ilham ataupun satu keadaan dia yang dia dah sampai kepada tahap itu. Ibnu Aqil berkata, ketahuilah bahawa ada orang-orang yang tidak mentaati Allah dan menjauhkan diri dari aturan syariat dan menuju aturan buatan mereka sendiri. Okay? Ada di antara mereka dah tak taat kepada Allah, sebaliknya mereka ikut acuan mereka sendiri dalam beragama. Tidak lagi mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak suruh, Nabi tak ajar, tiba-tiba dia buat, dia kata benda ni benda baik dan benda ni benda yang Allah Taala suka. Dia telah taqawul dipanggil, telah mereka perkataan yang Allah Ta'ala tak kata, dia telah mereka perkataan yang Nabi tak kata, dan dia kata ini adalah jalan beragama. Di antara mereka ada yang beribadah kepada selain Allah kerana mengagungkannya. Mereka seperti diakui sendiri menjadikan sembahan-sembahan tadi sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Di antara mereka juga ada yang mengesakan Allah namun tidak mahu beribadah. Mereka berkata semua ini dibuat untuk kalangan orang awam kerana orang awam tidak memiliki makrifat. Okey, sampai ke satu tahap dia tidak lagi beramal. Yang ni banyak di kalangan masyarakat kita. Kalau tuan-tuan tak pernah jumpa, buka Facebook, tengoklah komen-komen orang apabila bercakap tentang isu makrifat ni. Kita akan dapati komen-komen di dalam tu ramai sangat penyokong-penyokong yang mereka mendakwa mereka tahu isi kepada hakikat agama. Isi agama ni apa? Hak kita ni sebenarnya kulit je. Dia tahu isi. Dia dah sampai ke satu tahap sehingga mereka tidak lagi perlu beramal. Maka ini jelas sebagai satu kesyirikan. Kerana tatkala Allah Azza wa Jalla mengetahui bahawa dimensi ma'rifatnya begitu dalam dan tinggi, maka mustahil takut orang yang tidak kenal takut terhadap orang yang tidak kenal takut terhadap neraka.
Walaupun seluruh makhluk sudah mengetahui seberapa dahsyat sengatan neraka, maka Allah pun dia berfirman kepada ahli ma'rifat, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Padahal orang ni kenal Allah, Allah bagi tahu lagi peringatan agar dia takut kepada neraka. Allah tahu bahawasanya sebahagian besar amal ibadah mendatangkan ketenangan, menentukan posisi, tempat bangunan dan bebatuan dan menghadap ke arah tertentu. Maka Allah menjelaskan hakikat keimanan kepadanya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah. Allah dah tahu dah. Okay? Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Di saat Allah mewajibkan kefarduan agama, apakah perkara tentang hakikat tu tak ada dalam inti syariat? Ada. Orang yang memerintahkan kita supaya salat, orang tu juga tahu tentang intinya agama. Orang yang memerintahkan kita atau memberi ancaman kepada kita dengan azab, maka orang tu tahu tentang inti agama. Siapa dia? Nabi SAW. Malah lebih lagi, tuan empunya syariat, iaitu Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri dalam mewajibkan, dia tahu tentang hakikat agama. Kenapa Allah masih memfardukan kefarduan? Kenapa Allah masih memberi ancaman kepada azab? Kalau sekadar nak suruh orang yakin dengan hakikat ketuhanan, maka Allah Ta'ala bagi kepada manusia apa yang dia nak bagi. Tapi manusia ni kadang-kadang dia rasa dia tahu rahsia Allah yang Allah tak bagi tahu. Dia anggap apa yang dia tahu bukan satu level yang orang biasa tahu. Hak orang biasa ni dia panggil ilmu tersurat ni milik orang awam. Sebaliknya pada sisi mereka ada ilmu yang tersirat, yang kalau kita baca kita tak nampak dalam Quran macam tu. Dia tahu ilmu yang tersirat. Soal dia, siapa yang bagi tahu yang tersirat kepada mereka? Sedang Nabi SAW ajar kepada kita yang tersurat. Sedang Allah Subhanahu Wa Taala, mustahil Allah bagi sesuatu kalam kepada kita, tiba-tiba sebenarnya hakikat Allah nak makna yang lain. Dan makna yang lain tu tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi apa erti Quran turun kepada kita kalau tujuannya tak sampai? Quran turun tujuan dia apa? Memberi hidayah kepada manusia. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Tiba-tiba orang baca Quran tak dapat hidayah. Sebaliknya, hidayah ni ada daripada makna-maknanya yang tersirat, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, yang tidak diajar pula oleh Nabi SAW. Jadi Quran turun ni untuk apa sebenarnya? Quran ni seolah-olah lembaran-lembaran teks yang rumus, yang tidak diketahui, tidak difahami, melainkan hanya orang-orang terpilih. Hatta Nabi pun tak faham seperti mana dia faham. Kan ajaib tu. Maka orang yang merasakan dia tahu sesuatu yang Nabi tak tahu, sahabat tak tahu, tabi'in tak tahu, ulama tak tahu, dia tahu, sebenarnya dia sedang ditipu oleh iblis. Dia anggap dia tahu inti kepada syariat. Dan inilah salah satu daripada bentuk tipu daya iblis. Dan sebagai penguat penjelasan hakikat tersebut, Allah Ta'ala berfirman di tempat lain. Allah sendiri kata, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai darahnya, dagingnya kepada Allah. Yang sampai adalah taqwa. Manakala ada benda-benda yang Allah Ta'ala nak, soal dalam, soal yang tersirat, soal yang hakikat, maka Allah Ta'ala sendiri yang akan sebut, bukan mung yang kena takwil. Maknanya seolah-olah bila sembelih, daging dia, darah dia tak sampai, Allah Ta'ala akan kata begitu untuk umat. Tapi dalam bab solat, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab apa, sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan, maka itulah yang Allah Ta'ala kehendaki, bukan sebaliknya.
Dengan begitu dapat diketahui bahawa yang menjadi patokan adalah tujuannya. Jadi tidak cukup hanya dengan makrifat tanpa melaksanakan perintah maupun menjauhi larangan. Bukanlah seperti perbuatan orang-orang etis batiniyah dan para sufi yang suka meracau itu. Abu Ali Al-Ruzbari sebagaimana telah dinukilkan pernah ditanya mengenai seorang yang telah mengucapkan, aku telah sampai ke tingkatan saat aku tidak lagi terpengaruh oleh perubahan keadaan. Maknanya aku dah sampai satu tahap, apa saja aku buat tak lagi mempengaruhi iman aku. Nak buat taat ke, nak buat maksiat ke, aku dah tak ada kaitan dah. Aku dah sampai ke satu tahap, aku tidak lagi terpengaruh oleh keadaan. Maka Abu Ali menjawab, memang dia sudah sampai, tapi hakikatnya dia sampai ke neraka Saqar. Kalau macam itulah dia kata, memang sampai sungguhlah, tapi sampai ke neraka Saqar, sebab Nabi pun tak sampai situ. Okay? Kritikan terhadap para sufi terkait takwil mereka. Okay. Akibat minimumnya pengetahuan para sufi terhadap syariat. Minimumnya. Tapi masalah dia tak rasa dia minimal. Dia rasa dia rajin buat amal, dia rasa dia hebat, dia rasa dia betul, dia rasa macam-macam perasaan dia. Dan dia rasa dia lebih tinggi daripada kita. Kita baca Quran kau, kita baca hadis kau, pada dia. Oh, ni biasa-biasa. Ilmu dia tu duduk suluk 40 hari, keluar dengan ilham-ilham yang ada pada dia tu, itu perasaan, pada perasaan dia, dia rasa lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang belajar Quran, orang yang belajar sunnah. Perasaan dia macam tu. Tapi masalahnya, ilmu tentang syariat pada mereka sangat minimal. Tentang hukum halal dan haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana yang tidak. Ini sangat minimum. Dia kerja dia beramal. Jadi akibat minimumnya pengetahuan para sufi terhadap syariat, maka mereka pun menunjukkan tindakan dan ucapan yang tidak halal seperti yang kita dah sebut sebelum daripada ini. Tidak hanya itu, mereka diserupai oleh kelompok lain yang bukan dari bahagian mereka, bukan bahagian dari mereka, yang hanya menggunakan nama mereka. Oleh kerana mereka ni tak ada asas, maka siapa-siapa pun boleh datang menyertai kumpulan mereka, menggunakan nama mereka, dan mereka tak boleh nak kata apa. Kerana apa? Kerana kriteria nak jadi orang yang somebody, satu figura, satu tokoh dalam kumpulan mereka, tidak perlu ada kepada kriteria ilmu syariat yang tinggi. Sebagai contoh, sehari dua hari ni, mari seorang mengaku sebagai keturunan cicit Nabi SAW. Dia boleh masuk dalam kumpulan tu, nyaman jadi kumpulan dia, dan orang tak boleh nak kata apa. Pasal apa? Pasal kriteria mereka dalam beragama sangat minimum. Orang tu hafal Quran ke tak, kita tak tahu. Orang tu hafal hadis ke tak, kita tak tahu. Di mana dia belajar, kita tak tahu. Macam mana kefahaman dia, manhaj dia, kita tak tahu. Minimumnya keadaan mereka, pakai satu jubah, pakai serban tutup telinga, pakai ridak sikit, ada lamban capat, datang cicit Nabi ke-38. Tak. Dia boleh duduk dalam kumpulan tersebut, orang tak boleh nak kata apa. Pasal apa? Kriteria syariat mereka sangat minimum. Kita berboleh ni, kalau nak pergi lah. Sungguh. Saya lagi jumpa ke Syekh, jumpa seorang Syekh Indonesia. Dia tanya, mu nama apa? Saya kata nama Hashimi. Al-Hashimi, dia kata. Al-Hashimi. Al-Hashimi kan keturunan Nabi. Nah, dia kata, bagus ni kalau kita boleh dakwah sunnah dengan keturunan Nabi. Saya pun kata, jap, Syekh. Anak Hashimi tiruan, bukan Hashimi ori. Pasal nama saya tak ada kaitan dengan keturunan Nabi. Ayah saya, dia minat nama Al-Hashimi tu, dia pun nama Ahmad Hashimi. Tapi kalau orang yang nak guna kesempatan, boleh je. Pasal kriteria dia sangat minimum.
Kalau dia ada nama Said ke betul keturunan Nabi, dan lagi senang. Lagi senang. Tuan-tuan, kriteria apa yang perlu ada untuk duduk dalam kumpulan? Sebahagian orang kumpulan ada yang kriteria dia bersuluk 40 hari. Lepas keluar suluk, dan awak sebahagian daripada kita. Pandai baca Quran? Tak tahu. Pandai hadis? Tak tahu. Pandai bahasa Arab? Tak tahu. Pernah baca Iqra? Iqra pun kadang-kadang tak tahu. Pasal apa? Ini kriteria. Realiti, hakikat dia. Susu galur dia sangat-sangat orang panggil apa? Tapi dia akan kata apa? Tapi kita memang cara kita tak sama dengan ahli syariat biasa ni. Kita lain, dia lain. Kita hakikat, dia syariat. Kita tak ada kaitan dengan dia. Tak apalah, tak pandai baca Quran kau, tak pandai baca hadis, tak pandai bahasa Arab kau, tak apa. Yang penting dia mengikut. Dia panggil suluk dia, jalan yang telah diletakkan oleh guru dia. Jadi apa? Sampai tu kadang-kadang keluar daripada mulut mereka perkataan-perkataan yang aneh, yang pelik-pelik. Hak ni kita cakap tentang orang-orang kebanyakan, orang awam. Ada juga kadang-kadang orang yang diberi panggil ilmu, sebahagian daripada mereka, tapi di atas jalan yang begini kadang-kadang mereka tergelincir juga. Tidak hanya itu, mereka diserupai oleh kelompok lain yang bukan dari bahagian mereka. Yang hanya menggunakan nama mereka. Letak tepek nama je. Nama dia apa? An-Naqsyabandi. Kita pun letak nama hujung kita, Fulan bin Fulan An-Naqsyabandi. Hak ni pun kata, Fulan bin Fulan Al-Ahmadi. Dia pun Al-Ahmadi. Mu ambil sanad mana? Dia tak boleh nak tanya banyak pasal semua orang pun tak reti bab sanad-sanad tu. Betul Kelompok ini menunjukkan tindakan dan ucapan seperti yang telah kami kisahkan sebelumnya. Jarang sekali ada orang saleh dari mereka. Tak pelik para ulama pun mencela mereka. Sampai syekh mereka sendiri mencela orang-orang bodoh ini. Dari Abdul Malik bin Ziyad An-Nasibi bahawasanya dia bertutur, satu ketika kami berada di tempat Malik, yang Imam Malik. Di hadapannya aku menuturkan keadaan para sufi di negeri kami. Aku berkata mereka memakai pakaian-pakaian mewah buatan Yaman. Mereka pun melakukan ini dan itu. Mendengar keluhan ini, Malik berkata, bagaimana kamu ini? Memangnya mereka itu Muslim? Maknanya Imam Malik bila dengar golongan sufi begini-begini, dia kata, orang Islam ke tu? Dia mengingkari, orang Islam ke buat macam tu? Malik tertawa, terpingkal. Salah seorang temannya mengatakan kepadaku, hai kamu, belum pernah kami melihat seorang pun yang lebih besar godaannya bagi syekh kami melebihi kamu. Belum pernah sekalipun kami melihat beliau tertawa. Sampai Imam Malik tawa. Peliknya dia, orang Islam ke lagu tu? Bila dengar kepada amalan-amalan orang sufi. Dan ini yang paling masyhur. Dari Yunus bin Abi Ya'la. Ni highlight terang-terang. Ni banyak orang duk kongsi dalam share Facebook dan sebagainya ni. Dari Yunus bin Abdul A'la. Dia menceritakan, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata. Imam Asy-Syafi'i kritik juga. Imam Syafi'i kritik golongan sufi. Bukan kita ni, kita je baca je. Imam Syafi'i mengkritik. Imam Malik kritik. Imam Syafi'i kata apa? Apabila seorang itu menganut tasawuf pada pagi hari, maka sebelum zuhur dia sudah menjadi orang yang bodoh. Orang yang dungu. Pasal apa? Dia menjual agamanya. Dia menjual syariatnya kepada tokoh-tokoh mereka. Ikut nak kata gapo, biarlah. Tak ada dalil pun, tak apa. Kalau syekh ajak, kita buat. Tak apa syekh ajak, kita buat. Imam Syafi'i kata, kalau dia masuk pada tasawuf, pagi hari, tak sampai petang, dia jadi orang yang bodoh. Siapa kata ni? Al-Imam Syafi'i. Dari Al-Imam Syafi'i juga dia menyatakan, orang yang menekuni tasawuf selama 40 hari, akalnya tidak akan pernah waras seperti sedia kala. Asy-Syafi'i bersenandung, tinggalkan orang kalam saat ia datangi kamu, kerana saat bersendirian bak serigala buas dia itu.
Sufyan menuturkan, aku mendengar Asim berkata, hingga detik ini kami mengenal orang-orang sufi sebagai orang-orang bodoh. Hanya saja mereka menutupi jati diri tersebut dengan periwayatan hadis. Dari Yahya bin Yahya rahimahullah, dia berkata, Khawarij lebih aku sukai dari golongan sufi. Dahsyat lagi, sufi ni lebih dibenci oleh ulama salaf daripada golongan Khawarij. Dari Yahya ibn Mu'adz, dia berkata, janganlah kalian bergaul dengan 3 golongan manusia. Yang pertama, ulama yang lalai. Yang kedua, orang fakir yang mencari muka. Dan yang ketiga, golongan sufi yang bodoh, yakni jauh dari ilmu syariat. Sudah kami kemukakan sebelumnya dalam bantahan terhadap kalangan sufi pada bahagian awal buku ini, bahawa fuqaha Mesir mengingkari beragam perkataan Dhunnun. Begitu pula yang dilakukan para fuqaha Bistam terhadap Abu Yazid. Bahkan mereka mengusir Abu Yazid dan Abu Sulaiman Ad-Darani. Sementara Ahmad bin Abdul Hawari dan Sahal At-Tustari melarikan diri dari mereka. Sungguh sikap tegas seperti ini ditunjukkan kerana para ulama salaf senantiasa menjauhi bid'ah sekecil apapun, sehingga selalu memperingatkan umat terhadapnya dan selalu berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa keras sangat bunyi ayat tu? Tak boleh kalau kita nak harmoni. Para ulama ni bukan dia nak keras dalam menentang, tapi mereka keras menentang tu kerana mempertahankan ajaran yang sebenar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Bukan keras kepada orang tak, tapi mereka tegas dalam mempertahankan sunnah. Sehingga akhirnya yang dihalau daripada tempat. Golongan-golongan dulu ni diingkari oleh para ulama. Dan Imam Asy-Syafi'i pun sendiri tak suka. Sampai kalau orang ngaji berakidah dengan ilmu kalam, dia suruh sebab dengan pelepah kurma. Itu golongan ahli kalam. Kalau golongan-golongan tasawuf yang terlibat ni juga, Imam Syafi'i kata, tak sampai tengah hari, dah jadi orang bodoh. Kata siapa? Al-Imam Syafi'i. Abul Fath Ibn Samiri pernah bercerita kepadaku, suatu ketika para fuqaha bertemu di salah satu ribat atau tempat perkumpulan para sufi guna berbelangsungkawa atas kematian seorang faqih. Boleh faham? Berlangsungkawa ni apa? Nak berkabung ataupun ada seorang faqih meninggal, tapi mereka bertemu fuqaha buat di satu tempat ribat golongan sufi. Ada seorang faqih ni nak pergi dalam majlis tersebut. Dia pun pergi. Syekh Abdul Khattab Al-Khaludhani, dia kata Khaludhani Al-Faqih lantas datang dengan pegang tanganku, sehingga akhirnya dia berdiri di depan pintu ribat. Nak masuk tu, ni tempat orang sufi, tapi dia bukan masuk untuk tujuan sufi. Dia masuk tujuan dia untuk berkabung ataupun nak ziarah kematian seorang faqih. Dia kata apa? Sungguh berat bagi hatiku. Aku gak berat benar. Andai salah seorang daripada sahabat atau guru kami dari generasi terdahulu melihatku memasuki tempat kumpulan ini. Dia kata, aku bimbang kalau sahabat aku dan juga guru-guru aku tengok aku masuk tempat ni. Pasal apa? Mereka orang dulu sangat-sangat berat daripada memasuki tempat kumpulan sufi. Kita tengok masuk tempat tu duk gapo? Tasbih tu dia. Penuh masjid tasbih dia. Duk buat gapo? Duk buat hunjuk-hunjuk, duk menari-nari, duk berzikir, duk bergendang, duk bergapo. Maka bukan tempat para ulama duduk macam tu. Mereka, para fuqaha, tidak suka masuk ke dalam tempat-tempat sebegitu. Aku berkata, seperti itulah sikap syekh kami. Adapun zaman sekarang, serigala dan kambing menjadi akrab. Zaman sekarang ni orang masuk belaka. Tah fuqaha, tah sufi duduk semua sekali, sehingga orang awam tak kenal yang mana satu kambing, mana satu serigala.
dia pun bantai belakang. Sekarang ni dah muncul masalah dah. Masalah di sebuah negeri, kumpulan pondok tu dah berpecah kepada dua. Satu pondok yang tradisi, betul-betul dulu. Satu lagi kumpulan pondok memang cukup kuat dengan amalan-amalan pelik-pelik ini. Sehingga akhirnya dia pun pening. Lah ni kumpulan pondok terbahagi kepada dua. Satu, orang nak kembali kepada pondok hak zaman dulu. Tuan-tuan, kita ni besar dalam pondok juga. Kita ni besar kita ni dalam pondok, dan mungkin kita juga ada pengalaman ziarah pondok, gigi ziarah pondok, tradisi kita. Dan ulama-ulama kita dulu rahimahumullah, mereka adalah ilmuwan yang betul-betul mutamakin dalam fiqh mazhab Asy-Syafi'i, dalam ilmu akidah mereka. Mungkin sebahagian mereka berada di atas manhaj khalaf al-Asy'ariyah dalam akidah, tapi mereka adalah mutamakin dalam fiqh Syafi'i. Tapi kita pernah tengok tak dalam pondok dulu orang duduk bergendang dalam masjid? Pernah tengok tak dulu dalam pondok orang duduk menari zikir pusing-pusing dalam masjid? Pernah dengar tak dakwaan tok guru pondok dulu Nabi mari pondok dia? Tak pernah dengar. Tapi sekarang ni munculnya orang-orang yang serigala agama ni duduk menempel dalam kumpulan ini tanpa boleh ditepis. Pasal apa? Sebab dia punya kriteria untuk mempertahankan agama tu sangat-sangat lemah. Golongan tasawuf ni dia pakai pakaian ahli ilmu, dia berdampingan dengan golongan orang panggil masyayikh. Kadang-kadang zaman kita lagi dahsyat. Pakai jubah, pakai serban, selfie dengan tok guru. Gi pondok ni selfie tok guru ni. Gi pondok tu selfie. Sehingga dalam telefon dia tu penuh gambar selfie dia dengan tok guru. Akhir sekali bila dia putubik dalam Facebook dia, orang panggil dia alim, padahal dia hanya buat selfie. Betul tak? Sama kita. Tak perlu lagi syahadah. Aku duduk dalam majlis tok guru ni, dia baca hadis kitab sekian. Aku duduk dalam majlis tok guru ni, dia baca kitab sekian. Aku duduk dalam tok guru ni baca. Tak payah dah. Satu saat nak. Ustaz, salam sikit, ambil gambar. Boleh tak nak selfie? Boleh. Ustaz kata, boleh. Selfie. Tak. Tok guru sekian-sekian. Pergi pula pondok lain. Kalau ada satu majlis, himpunan, majlis berselawat lagi lah dahsyat. Semua tok guru mari belakang. Salam tok guru. Satu majlis dia selfie dengan 10 tok guru. Lepas daripada tu dia kata, "Mu tengok ni aku. Tok guru sekian ni, aku ngaji dengan dia begini. Tok guru ni kenal aku begini. Akhir sekali dia jadi satu figure dalam kumpulan mereka, padahal modal dia hanya selfie. Ini bahaya sumber ambilan ilmu begini. Sebaliknya, ahli sunnah sumber ambilan dia jelas. Kalau kita tahu orang ni hafal Quran, kita muliakan dia. Orang ni macam mana pembacaan dia terhadap Quran, kita muliakan dia. Bagaimana pemahaman dia terhadap Quran. Dan sehingga ada satu tahap nanti kita baca, ahli sunnah ni, dia punya sifat daya kritik dia tinggi. Sehingga dia boleh kritik tok guru dia sendiri. Dan ini tidak berlaku kepada golongan sufi. Kritik bukan tahzir, kritik yang berilmu. Tapi jangan siapa pekat, dia rasa habis tok guru, dia kritik belakang, tenahnya pula. Ada satu, kadang-kadang kita ni jangan melampau lah, kita panggil pertengahan, jangan melampau. Mentah kau boleh kritik habis orang, dia kritik, tak boleh juga. Baik, sambung. Beberapa alasan yang membuat sufi tercela. Ibnu Aqil menyatakan, aku mencela kaum sufi kerana sejumlah alasan yang menurut syariat menjadi wajib untuk mencela tindakan mereka. Berikut di antaranya. Mereka membuat tempat untuk pengangguran yang disebut ribat. Ribat, dia panggil ribat. Ribat tu tempat dia duduk berzikir. Apa kena buat situ? Duduk berzikir sampai tak ada sampai tak buat kerja. Sibuk dengan berzikir sampai tak buat kerja. Mereka terus berada di tempat ini sehingga tidak menghadiri salat berjamaah di masjid. Tempat ini pula bukanlah masjid, bukan pula rumah, juga bukan kedai. Mereka bertahan di tempat ini untuk menganggur dan melarikan diri dari pekerjaan.
Satu. Yang kedua, mereka menggemukkan badan layaknya haiwan ternak dengan makan, minum, menari dan menyanyi. Duduk situ, adalah orang jamu. Tapi tak buat kerja lah. Duduk berzikir, duduk menari, duduk makan, menggemukkan diri, dia kata. Yang ketiga, mereka menghiaskan diri dengan pakaian tampalan yang menyihir orang awam serta kaum wanita. Tampalan itu terdiri dari berbagai warna yang khas. Jadi mereka ni dengan pakaian mereka menyihir orang awam. Yakni dalam bahasa mudah kan, menyihir mata, menipu mereka lah. Yang seterusnya, mereka memikat perhatian para wanita dan remaja belia dengan menggunakan gambar dan pakaian. Gambar tu tukar. Terjemahan dia dalam bahasa asal, surah. Surah ni boleh jadi gambar, boleh jadi juga dengan rupa. Yakni mereka memikat perhatian para wanita dengan remaja belia dengan menggunakan rupa dan pakaian. Oh, cantiknya muka cicit keturunan Nabi hak 38. Oh, boleh hak comel tu gak. Habis. Betul tak? Memang comel ni, handsome ni salah satu daripada anugerah Allah. Tapi jangan guna untuk menipu manusia. Jangan guna untuk menipu manusia. Nabi SAW memang cantik sungguh. Dan ada Nabi Yusuf AS dipilih oleh Allah daripada kalangan orang cantik. Sebab saya pergi jumpa dengan seorang pendakwah baru ni, dia kata, Ustaz, orang nak berdakwah ni dia kena jadi macam salesman. Kita bukan jual agama, tapi memang kita jual sungguh lah. Bukan jual untuk kepentingan dunia lah. Kita promote agama. Jadi salesman ni dia kena ada dua modal. Nombor satu apa dia? Ayat-ayat yang cantik. Kita nak promosi agama kena guna bahasa-bahasa yang indah, kata dia. Yang satu lagi, Ustaz, kena ada juga handsome sikit-sikit ni, dia kata. Dia kata orang kalau tengok orang handsome berasa nak dengar je dia cakap. Jadi dia kata kena jaga jugalah penampilan kita ni kena handsome. Kalau ada ustaz-ustaz yang handsome tu, kita promote dia biar jadi ke depan sikit, ramai orang dengar. Tapi bukan nak jual kehandsomean tu, supaya dia menjadi tarikan dalam dakwah. Cuma ada orang salah guna. Contohnya salah satunya ayat ni. Dia menggunakan kecantikan, kehandsaman, rupa dan pakaian untuk memikat perhatian para wanita dan remaja belia. Kerana itu setiap kali mereka ini memasuki rumah yang ada di sana sejumlah wanita, kemudian saat mereka keluar dari sana, nescaya mereka merosak hati para wanita tersebut terkait kesetiaannya terhadap suami. Lepas keluar tu Syekh tu kata, handsome-nya cuci Nabi ni. Tengok tok lelaki, tok handsome langsung tok lelaki aku. Maka dia telah memfitnah para wanita dengan kesetiaannya terhadap suami. Kadang-kadang mereka kalau ada orang handsome ni diangkat jadi tokoh tu di kalangan mereka lah. Pasal ini tarikan mereka. Yang seterusnya, mereka menerima pakai makanan dan biaya dari orang-orang zalim, keji serta para perampas harta milik orang lain. Mereka tidak berbeza dengan para pemungut pajak. Yang seterusnya, mereka menyertakan para remaja belia ketika menyanyi, menarik mereka bersama kerumunan sufi disertai cahaya temaram lilin. Dan mereka ikhtilat, bahasa mudah, berbaur tu berarti bercampur lah, berikhtilat dengan para wanita asing yang bukan mahram dengan dalih pemberian pakaian tampalan. Pernah tengok tak ada ritual dekat pak kita ni, dia nak dibagi ijazah kepada anak murid dia yang perempuan. Perempuan tu pakai tutup habis muka ni, tapi dia boleh letak kain hak khirqah dia tu, sejenis kain hak menjadi lambang tarikat dia, dia letak atas kepala perempuan tersebut, dia pegang kepala. Lepas dia pegang kepala, perempuan tu pakai tangan perseorangan, tapi dia pegang tangan, buat bai'ah akad dia lah. Jadi dia telah menyentuh wanita, berlapik ke tak berlapik ke, ikhtilat tu ada. Mereka menghalalkan dia atas
Namanya ijazah pemberian. Sama ada pakaian ke, selendang ke, ataupun ijazah zikir ke, macam-macam lah. Jadi ini ada dalam amalan mereka. Mereka mengistilahkan alat muzik yang membangkitkan kesenangan sebagai wajad. Menamakan jamuan makan dengan waqat. Dan ritual membagi bahagi pakaian seseorang sebagai hukum. Mereka belum keluar dari rumah yang mengundangnya, melainkan setelah ada undangan dari rumah selainnya. Dan mereka mengatakan bahawa memenuhi undangan ini hukumnya wajib. Memiliki keyakinan seperti ini dapat membuat kafir dan melakukannya jelas fasik. Ini i'tiqad menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal itu memang bahaya. Mereka yakin bahawasanya menyanyi dengan ketukan tungkat termasuk bentuk pendekatan diri kepada Allah. Kami pernah mendengar mereka menyatakan bahawa berdoa di saat seorang menyenandungkan syair-syair huda dan tatkala datangnya alat muzik mukhaddah itu makbul. Mana doa sambil main muzik tu lebih makbul. Sampai ke tahap tu. Itu kerana mereka meyakini bahawa perbuatan tersebut merupakan ibadah. Baru ni saya balik di satu tempat. Sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak sempat zikir. Tok Imam tu kata oleh kerana kita di bulan Maulidur Rasul, maka kita pakak-pakak selawat ramai-ramai. Bang, lepas sembahyang Jumaat sebutin masjid. Sebuah masjid tu pakak. Tapi yang mereka buat bukan selawat pun sebenarnya. Mereka buat syair. Nah, asyraqal badru alaina. Kalau selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun jadi dah. Tapi mereka menganggap syair itu satu ibadah. Syair itu satu zikir. Satu selawat tu gitu. Macam mana nak selawat? Kita pakai selawat kan? Kalau kita tak bersyair, tak nama selawat nama dia. Lepas tu kalau kita tak bangun, sudah. Imam ayat dia mudah. Siapa-siapa yang tak apa panggil? Siapa-siapa yang tidak lorak dia panggil. Tidak lorak. Siapa-siapa tak sibuk, kita pakak-pakak selawat kepada Nabi kesempurna bulan kelahiran Rasulullah. Pakak bangun. Kita baca zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, tak ada habis lagi. Tapi itulah, mereka anggap itu adalah ibadah. Jadi sebahagian daripada mereka zikir dengan bergendang tu dianggap tempat mustajabnya doa. Bagaimana dalam kitab kita ni. Okey? Itu kerana mereka meyakini bahawa perbuatan tersebut merupakan ibadah. Ini juga kekafiran. Kerana siapa yang meyakini sesuatu yang makruh dan haram sebagai ibadah, bererti dia telah kafir kerana memiliki keyakinan kufur tadi. Padahal orang-orang meyakini hukumnya adalah haram atau makruh. Orang lain dok bincang masalah muzik ni haram ke makruh? Haram ke makruh? Mari dia, muzik tu ibadah. Tak pelik. Contohlah, memang realiti. Kita ni ada ubah. Sebahagian kata muzik ibadah, muzik haram. Mari dia kata muzik makruh. Orang ni kata harus. Mari gang dia, muzik tu ibadat kita. Apa hukum i'tiqad macam tu? Orang lain dok bincang hukum masalah haram atau makruh. Benda ni boleh atau tak boleh. Kalau boleh pun makruh. Mari dia hak haram tu ibadat. Banding. Sama seperti hukum zina dianggap ibadat oleh golongan Syiah. Mut'ah dianggap ibadah. Nikah tanpa wali dan sebagainya dianggap ibadat. Apa hukum orang yang anggap benda haram tu ibadat? Contoh lain saya katalah, bagi contoh. Orang yang i'tiqad minum arak ni ibadat. Kita minum tu supaya kita rasa nak sampai ke tahap zuk nu,
kena minum arak. Pergi pula dekat kelab Zouk. Biar dapat Zouk, contoh lah. Orang tanya, mau buat apa sini? Aku nak buat ibadat. Siap main drum lagi, walaupun tak ada drum. Dudang. Contoh. Dia anggap ibadat. Apa hukum dia? Iktiqad sesuatu yang halal sebagai haram dan haram sebagai halal. Apa hukum dia? Kufur. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, jangan haramkan apa yang Allah Taala bagi daripada kamu, daripada yang baik-baik. Dalam ayat yang lain surah Taubah Allah Taala sebut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi mengambil pendeta dan padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dalam hadis bila Abdullah bin Salam kata, kita jadikan mereka Tuhan. Bukankah mereka menghalalkan yang Allah haramkan lalu mereka ikut padri? Bukankah padri mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu mereka ikut mengharamkan? Maka itulah menjadikan mereka sebagai Tuhan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan memang bahaya. Apatah lagi menganggap sesuatu yang haram sebagai ibadah. Atau orang lain dah bincang, paling-paling makruh lah. Tiba-tiba mari ke dia, ibadat terus. Malah doa waktu main muzik tu lagi mustajab. Pasal kita tengah hubungan kita masa tu dekat dengan Tuhan. Nak kata macam mana? Inilah panggil fitnah dalam agama. Di sinilah munculnya talbis iblis tu. Iblis menampakkan begitu. Kemudian, hak ni berat lagi. Alasan yang mereka membuat sufi tercela. Tu dia tak ada titik. Tapi kalau kita nak letak titik tu boleh juga. Dalam buku kita kan, perenggan 1, 2, 3, siapa mereka yakin menyanyi dengan ketukan berbentuk pendekatan diri kepada Allah tu tak ada titik. Tapi kalau kita nak buat titik tu, nampaklah poin dia situ. Faham tak saya sebut ni? Okay. Poin yang seterusnya, titik perenggan yang seterusnya, boleh tadi titik yang kedua. Mereka menyerahkan diri kepada para syekh sufi dan pemimpin tarekat. Sehingga jika syekh cium remaja belia, amrat dipanggil, budak remaja yang handsome, cantik, tiba-tiba syekh cium budak tu, dia akan kata apa? Itu sebenarnya syekh menampakkan kasih sayang syekh kepada murid dia. Jika syekh berduaan dengan wanita asing, mereka akan kata, itu sebenarnya puteri syekh. Dan jika perempuan itu perlu, dan boleh jadi perempuan tu kalau tidak anak syekh pun, dia masuk tempat syekh tu nak terima ijazah pakaian tampalan daripada syekh. Ada je alasan untuk dia selamatkan syekh dia. Dan apa saja syekh dia buat, dia tak akan anggap salah. Dan itu yang berlaku sekarang ni. Kalau kita tengok perbandingan tarikat yang sedang hangat diperkatakan sekarang ni, apa saja syekh dia buat, dia akan kata betul. Walaupun syekh tu cerita perang dengan alien dekat angkasa. Walaupun syekh tu kata ada naga keluar daripada kubur makan tentera-tentera Rusia. Walaupun syekh tu kata benda pelik-pelik hak tidak logik di akal, dia kata dia boleh terima benda tu selama datang daripada syekh dia. Ini yang sampai mereka menyerahkan diri kepada guru. Okay. Jika syekh membagi kain kepada yang tidak berhak dan tanpa ada kerelaan yang punya, maka bahawa itu hukum pakaian tampalan. Padahal kami, ini kata Syekh Ibnul Jauzi sebut ni. Ibnul Jauzi apa? Tu poin dia, titik 2 tu tambah. Sekarang ni buat anak panah. Anak panah ni jawapan kepada syubhat ini. Padahal kami, pengikut syariat yang sebenar, tidak memiliki syekh yang keadaannya senantiasa wajib kami terima. Kerana kami tidak memiliki syekh yang tidak terbebani taklif. Pada dia, pak dia ni, dia ada syekh dia, tak apa, syekh kita kalau dia buat salah ke apa sebab dia dah tak terikat dengan syariat.
Jadi kita tak boleh nak kata salah. Moga dia dah tak terikat dengan syariat. Dia dah sampai level hakikat dah. Dia dah sampai makrifat. Kita nampak salah. Tapi sebenarnya pada Syekh dia tak salah. Sebab dia tak terikat dengan syariat. Mereka akan bahas lagu tu. Kita tak ada sifat lagu tu. Syekh kita tinggi mana pun, taklif syariat tu masih ada. Guru kita, marilah guru tinggi mana pun. Kalau kita kata dia tak semayang, kita tak. Lagu mana Tok Guru tak semayang, kita akan tinggal. Tapi pada mereka, Tok Guru tak semayang. Tak boleh kata salah. Dia mau tahu mana. Tok Guru tu, kita tengok lagu tu, dia dah sapa hakikat. Kita tak sapa, kita jangan cakap lah sebab kita tak sapa lagi. Dia dengan Tuhan, pandang dia lah. Nampak dah? Cara mereka ditipu oleh iblis. Kita ahli syariat ni, kita tak ada Tok Guru yang kita tak boleh nak takwil macam tu. Andaikan kami memiliki syekh yang harus kami selalu terima keadaan dia. Kalau adalah di kalangan kita, hak boleh kita rasa boleh berada dalam keadaan tersebut, maka orang paling tinggi martabat di kalangan kita adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Betul tak? Tapi sehebat-hebat Abu Bakar As-Siddiq pun, dia kata apa? Sekiranya aku menyimpang, maka luruskan aku. Abu Bakar tu setinggi Abu Bakar. Dia kata, kalau aku buat salah, luruskanlah aku. Dan Abu Bakar tak kata pun, tunduklah kalian kepadaku. Apa aku buat? Mu kena dengar. Sebab aku ni orang yang berdampingan dengan Nabi dalam Gua Thur. Aku ni yang Nabi lantik jadi imam lepas daripada Nabi, waktu Nabi sakit. Puak-puak mu kena dengar belakang aku buat. Aku buat apa pun jangan kata apa. Jangan takwil. Pasal aku Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tak cakap pun macam tu. Sebaliknya Abu Bakar kata, kalau aku salah, betulkan aku. Nampak tak? Pasal apa dia lebih tinggi kedudukan daripada Abu Bakar As-Siddiq sampai kita tak boleh nak takwil perbuatan dia. Di sisi lain, perhatikanlah bagaimana sikap tegas para sahabat yang tidak segan mengajukan protes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sampai pergi kat Nabi pun dia tanya lagi. Tanya, bukan tanya mengingkari, tapi nak tanya penjelasan dia lah. Di mana seorang sahabat bertanya, mengapa engkau melarang kami mengerjakan puasa wisal, sedang engkau sendiri melakukan puasa wisal? Puasa wisal ni puasa apa? Puasa yang berterusan. Sambung-sambung puasa dia. Nabi larang, tapi Nabi buat. Bila Nabi larang, sahabat tanya Nabi, Rasulullah, kenapa Nabi larang kami, sedang Nabi juga buat? Maknanya kalau Tok Guru dia, siapa pekat tak boleh nak tanya nak. Dahsyat lagi daripada tahap Nabi. Betul tak? Bahkan malaikat pun bila Allah Ta'ala kata, aku nak jadikan di bumi ni khalifah, pun malaikat berani tanya Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah kamu nak jadikan di bumi ni makhluk yang melakukan kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Malaikat pun tanya Allah. Tiba-tiba Tok Guru mu tak boleh nak tanya. Dahsyat. Jadi sebab tu dia kata, ini adalah penyimpangan yang sangat berat di kalangan mereka. Begitu pula Nabi Musa, beliau menegaskan, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, apakah engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Para sahabat pun bertanya, para malaikat pun bertanya, para nabi pun bertanya. Tiba-tiba pada Tok Guru mereka tak boleh nak tanya. Demu jangan kata apa. Hak Tok Guru buat mesti betul. Jangan tanya, jangan kata apa. Dia buat mesti betul. Pasal dia tu tidak level kita. Dahsyat. Malaikat tanya Allah. Nabi, sahabat tanya dia. Abu Bakar As-Siddiq kata, betulkan aku kalau salah. Tiba-tiba Tok Guru demo tak boleh tanya. Betul tak? Bandingkan. Hak mana talbis iblis, hak mana hak betul ikut syariat. Baik.
Kata-kata dan pernyataan seperti ini diungkapkan para pemuka sufi guna menghiburkan hati orang-orang yang sudah atau sedang menjalani suluk, sekaligus untuk menerapkan kontrol terhadap para pengikut dan murid mereka. Jangan tanya. Dia kata apa? Jangan tanya. Ni sama ada untuk menghiburkan hati mereka, dan yang sudah buat ibadat suluk dan sebagainya, jangan tanya banyaklah pasal dia ni. Tak nak bagi gangguan kepadanya dalam masa suluk. Dalam masa yang sama, kontrol pengikut-pengikut. Ini yang berlaku. Okey? Seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh, maka Fir'aun dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya sehingga mereka patuh kepadanya. Sebahagian kalangan sufi yang menyatakan perkataan ini mungkin saja meyakini bahawa ketika seorang hamba telah mencapai tingkatan makrifat, apa pun yang dilakukan tidak lagi berbahaya kepada dirinya. Sebab saya sebut tadi kan, Tok Guru dia ni dah sampai tahap tu, tak ada lagi. Buatlah apa pun, Tok Guru dia tetap wali. Seperti mana kata dalam satu munaqasyah tentang Ibnu Arabi. Sehingga dikatakan pada mereka, mustahil Ibnu Arabi ni kafir. Apakah mustahil kafir? Pasal apa? Apa saja Ibnu Arabi buat, dia akan takwil. Walaupun perkataan tu jelas-jelas dah perkataan yang kufur. Dia kata tak, gini, odak. Dia akan bagi semua alasan. Pada apa? Kenapa? Kerana mereka menganggap orang ni wali. Buatlah apa saja, tak akan terkesan dah iman dia. Nampak tak? Fitnah yang berlaku. Buatlah apa saja, dia tak akan terkesan dah. Dia ni siapa? Sayyidina Uthman kau. Sayyidina Uthman pun, walaupun Nabi SAW selepas dia bagi infak tu, dia kata tak akan ada boleh memudaratkan Uthman selepas daripada ni. Tapi Uthman tetap ngaji Quran, semayah, apa semua sekali. Ni dah cerita lain pula jadi. Buatlah apa saja, tak akan terkesan dah pasal dia tak wali. Dia buat habis semua. Sekarang ni kita tengok fitnah Tok Guru, seseorang Tok Guru di satu pondok ataupun pesantren, jalan anak murid tunduk. Tok Guru ni jalan dengan isap rokok. Anak murid tunduk, Tok Guru isap rokok. Bukan bawa kitab dah, Tok Guru isap rokok. Anak murid cium tangan lagi. Baru tadi Tok Guru tu isap rokok. Boleh jadi waktu cium tu bang lagi rokok tu. Tapi itulah fitnah, talbis. Tak boleh tanya Tok Guru, jangan tanya dia. Dia dah sampai tahap kita tak terikat dah dengan taklif. Kita tak tahu dia setara mana. Maka itu adalah jelas puncak kezindikan. Maksud apa kezindikan? Zindik ni apa? Tak ada agama. Orang tak terikat dengan syariat. Zindik. Dia tak terikat dengan agama. Ikut suka dia je. Maka itu jelas-jelas puncak zindik, dia kata. Ya, na'am. Soalan tu jangan tanya kalau tak ada kaitan. Jawab dalam tu, tolong jawab. Baik. Ini jelas-jelas. Ini jelas-jelas puncak kezindikan. Bukan tak boleh tanya, tapi orang je baca tu jangan baca lah. Dia nak tanya, biar dia tanya lah. Tapi kita pilihlah soalan mana boleh jawab kan. Baik, ini jelas puncak kezindikan sebab fuqaha sepakat bahawa setelah seseorang menjadi ahli makrifat, taklif justru semakin ketat berlaku baginya. Seperti keadaan para nabi, mereka begitu diperingatkan dari dosa-dosa kecil. Apa maksud dia ni? Mereka ahli sufi anggap bila makin tinggi makin hilang beban syariat. Tapi di sisi kita sebenar ahli sunnah dan ahli syariat, makin tinggi kedudukan, makin berat taklif dia, tanggungjawab. Sebab bersama dengan ilmu, ketinggian darjat, ada taklif bebanan yang lebih. Nabi SAW, dia ni solat malam wajib. Pada umat dia sunnah.
Pasal dia dah Nabi. Isteri-isteri Nabi, lagilah Allah Ta'ala bagi ancaman kepada mereka. Fala takhda'na bil qawli fayatma'alladhi. Sampai pun ikat mereka ni, ada benda yang boleh pada orang lain, tak boleh pada mereka. Pasal apa? Beban taklif yang makin berat. Makin tinggi kedudukan para ulama, orang alim, makin dia kena jaga muamalah dia, kena jaga syariat dia. Sebab kalau dia buat, orang akan ikut dia pada benda yang salah. Maka taklif ada dia tu lagi berat pada orang. Sebab dia orang alim. Sebab tu kegelinciran orang alim tak sama dengan gelincirnya orang awam. Di sisi kita, makin tinggi kedudukan, makin besar taklif tanggungjawab. Di sebaliknya, di sisi ahli sufi, makin tinggi kedudukan orang, jadi wali makin tak terikat dengan syariat. Habis tu nak ikut siapa? Hak bawah ni, kalau dah tok guru tak ada beban syariat, ikut buat. Hak anak murid ni nak ikut siapa dalam beribadat? Anak murid nak semayang ikut cara sunnah, tengok tok guru tak semayang. Anak murid nak puasa, tengok tok guru tak puasa. Anak murid nak buat apa? Nak jaga perkataan, jaga makan minum, tok guru isap rokok. Anak murid nak belajar zikir mengikut sunnah, tok guru duk menari. Habis tu macam mana kita? Ahli sunnah lain dah. Kita nak belajar cara solat sebab tok guru kita solat. Tok guru kita solat cara Nabi sebab Nabi solat. Kita zikir sebab tok guru kita zikir. Dan dia zikir sebab Nabi zikir. Kan ada silsilah susung galur tu. Riwayat tu berlaku. Tapi ni, aku nak semayang. Tengok tok guru tak semayang. Apa itu daripada mana ilmu semayang dia nak boleh? Sebab tu bila kita kata mayang cara sunnah, dia marah. Pasal apa? Dia tak jumpa susu galur dia. Ngaji tu popo dia duk sembang, orang azan tak pergi, duk sembang kedai kopi. Cerita hakikat makrifat ilmu tauhid jangan kira. Daripada mana sumber nanti ilmu dia? Sebab tu dia panggil zindiq. Orang begini tak ada agama. Mereka hanya ada, orang panggil retorik semata-mata. Tapi tak ada agama. Nak ambil daripada mana ilmu agama dia? Sebab tu guru dia tak terikat dengan beban syariat. Contoh nak bagi mana contoh dia? Contoh nak semayang, nak akad takbir, nak tengok tangan duk mana, nak bagi salam, nak tengok tamak ninah, nak dengar bacaan tok guru, boleh ke tak boleh? Nak betul Fatihah, nak betul tajwid. Tanya tok guru tak semayang. Maka dia kata, seperti keadaan para nabi, mereka begitu diperingatkan dari dosa-dosa kecil. Jadi janganlah dengarkan omong-omong kosong kaum sufi. Kerana mereka tidak lain sama dengan orang-orang zindiq. Mereka memakai pakaian seragam para pekerja keras, iaitu pakaian tampalan berbahan wool, yakni bulu. Tapi mereka berbuat sesuatu yang hanya dilakukan orang-orang yang tidak tahu malu, iaitu makan, minum, menari, menyanyi, bahkan mengabaikan hukum-hukum syariat. Orang-orang zindik tidak berani menolak syariat ini hingga kaum sufi hadir. Sejak itulah mereka bermunculan dengan penampilan orang-orang yang tidak tahu malu. Boleh faham tak ni ayat ni? Sebenarnya mereka ni memang orang hok malas, tak suka kepada syariat. Mereka tak nak buat amal agama. Tapi tak reti nak tolak macam mana. Nanti orang tolak kan, kata pula orang kafir. Sehinggalah mereka jumpa jalan sufi. Bila jumpa jalan sufi, dia tahu satu hakikat nanti dah sampai matlamat tu, tak kena semayang. Maka dia masuk dalam kumpulan ini. Walhal hakikatnya mereka adalah zindik yang tidak suka kepada agama. Kita ni, kalau orang ni, kita makin dekat, kita makin cinta kepada Allah, makin kita nak buat ibadat, makin kita suka. Kita dengar benda ni sunnah, makin kita nak buat, makin kita nak amal, makin kita nak baca, makin kita nak zikir. Pasal apa? Kita tahu itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Hari ni makin tahu, makin tak nak buat kerja apa. Melainkan mereka sebenarnya dalam hati memang tak suka dah kepada agama. Cuma sebelum ni tak boleh nak tinggal. Bila jumpa jalan sufi, jalan ni, inilah jalan kita, dia panggil. Nah.
Hmm. 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 Baik. Baik, soalan dia berkaitan dengan kita tanya, dia kata sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Mari dengarlah dulu dalil tu kemudian. Kalau dia jawab nanti dia bagi kemudian boleh kira. Tapi masalah dia kata jangan tanya dalil. Jangan tanya dalil menunjukkan memang tak ada pun, cuma dia tak boleh nak bagi tahu alasan sehingga dia kata siapa yang tanya maka lemahlah imannya. Pasal apa? Isu kembali kepada tadi, tak boleh nak petikai. Kita dalam beragama ni dalil bukan tujuan kita nak berdebat, tuan-tuan. Bila kita tanya dalil bukan nak sudi orang mana, bukan nak test tok guru tu betul atau betul salah. Dalil tujuan kita tanya untuk kita. Kita tanya amal, kita nak buat satu amal ni. Amalan kita adalah saham kita, aset kita. Amalan kita akan tercatat dalam kitab catatan amalan kita. So bila kita nak amalan itu tercatat dalam amalan kita, buku amalan kita, kita nak pastikan bahawa yang akan tercatat itu adalah perkara yang betul-betul diredai oleh Allah. Jadi tujuan kita tanya dalil bukan nak test, nak sudi bang, nak sudi dia mana nak tahu. Dia ni setara mana ilmu dia. Bukan tu tujuan. Kalau kita tanya dalil untuk uji dia, maknanya kita di sendiri kena betulkan niat. Jangan berdebat dengan orang untuk menilai orang tu. Sebaliknya, bila kita tanya dalil adalah untuk sama ada memberi nasihat kepada dia atau memberi nasihat kepada kita. Bahawa apa yang kita nak buat ni adalah benar-benar perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada dalil, kita kata kepada dia, minta maaf, kita hold dulu. Kalau dia mau kata, dia mau ada dalil, saya hold dulu sehingga awak datang dalil. Baru kalau ada, betul saya buat. Kalau tak ada, awak ikut awak lah cara buat apa. Okey? Dan kalau kita dah sampai satu tahap, kita nampak penyimpangan dia seperti mana yang ada dalam kitab kita ni. Tak terikat dengan syariat, boleh buat apa saja nanti, tak ada kesan kepada iman mereka, dah sampai tahap, maka itu dah jelas-jelas bertentangan dengan syariat yang sebenar. Maka itu boleh sampai ke tahap kita ingkar kepadanya, kerana mereka dah jelas-jelas menyalahi sesuatu yang ma'ruf dalam agama. Sampai ke tahap tu. Kalau orang berakal sikit fikir, kalau tuan-tuan buang gambaran penampilan dan rupa wajah dia, tiba-tiba ada orang mari tanya, boleh kau ni orang kampung saya tu, kita tak kenal dia siapa, dia kata dia ni tak perlu semayang dah pasal dia dah sampai tahap yakin. Kita kata tahu mana orang, tak tahu lah. Kita muskil pasal kita tidak dikelabui dengan rupa dan penampilan. Tapi bila orang sebut nama, Syekh Fulan bin Fulan, Tok Guru sekian-sekian, dia kata dia sampai tahap hakikat dah, maka dia tak kena lagi semayang. So kita ada dia pun rasa pasal apa? Itulah panggil talbis dia tu. Padahal perkara yang dia buat berdasarkan orang panggil apa? Garis panduan agama, jelas menyimpang daripada agama. Baik. Orang zindik tidak berani menolak syariat ini sehingga kaum sufi hadir. Sejak itulah mereka bermunculan dengan penampilan orang-orang yang tidak tahu malu. Tak malu lagi dah. Bapa mu tak semayang? Aku dah sampai hakikat yakin. Dulu kalau tak semayang malu. Dulu kalau orang lalu, mana dia mau tak semayang? Nampak macam kita ni tak betul lah. Macam kita ni ahli maksiat. Tapi sejak bergabung dengan geng-geng tarikat ni, bapa mu tak semayang? Aku dah sampai tahap hakikat. Mu jangan tanya. Maknanya dia guna alasan ni untuk bergabung. Padahal memang dia jenis kaki tak semayang dah sebelum ni pun. Apa? Hal pertama yang disebarkan sufi adalah menciptakan nama-nama. Mereka membagi agama antara hakikat, adanya syariat.
Dan ini perkara buruk kerana syariat adalah aturan yang dibuat oleh Al-Haq, yakni Allah Subhanahu wa taala demi maslahat manusia. Untuk itu hakikat lainnya setelah syariat hanyalah bisikan syaitan ke relung-relung jiwa. Okey, siapa hak kata ada hakikat dengan syariat? Allah kata, Allah turunkan syariat, dalam tu ada belaka. Mari kepada dia, dia bezakan antara hakikat dengan syariat. Soalannya siapa? Ini panggil hal pertama yang mereka buat ialah mereka mencipta nama-nama bagi ada namanya hakikat, ada namanya syariat. Padahal Nabi tak pernah kata, Quran pun tak pernah kata lagu tu. Okey. Bila dia bagi, maka syaitan pun masuklah mula kata. Maka hamba yang ingin menggapai hakikat tanpa syariat bererti telah tertipu. Manakala mendengar seseorang meriwayatkan hadis, orang sufi berkomentar, mereka ini orang-orang malang. Mereka mengambil ilmu dari orang mati lainnya. Sementara kami mengambil ilmu dari yang maha hidup yang tidak mati. Oh, dahsyat. Faham tak tu? Ada? Orang ahli hadis ambil ilmu daripada siapa? Daripada orang mati. Imam Bukhari mati dah, mau ambil ilmu daripada orang mati. Tok guru dia mati, tok rumah betul mati, sahab mati belaka. Kita ambil daripada Tuhan yang maha hidup, yang tak akan mati. Mana? Direct dengan Allah. Oh, dahsyat. Orang pendengar, oh, ya sungguh. Kena pula cakap dekat kedai kopi pula. Oh. Pas cawan tambah. Orang azan pun tak pergi. Memang kau lah jadi dia. Bukan wow kau ni kau tu makna dia goreng kau dia punya. Wow kau tak apa. Kita elan pergi makan kat Sungai Buloh. Baik, akibat kebohongan seperti inilah mereka binasa dan membinasakan hati kaum jelata. Tidak sedikit dana yang diberikan kepada mereka demi kebohongan ini. Adapun di pihak lain, para fuqaha diibaratkan sebagai doktor dan mengeluarkan biaya untuk berubat lebih sulit serta mahal. Sementara mengeluarkan biaya untuk orang-orang seperti mereka ini lebih mudah, sebab ia sama saja mengeluarkan biaya untuk menghadirkan para artis. Okey. Nak bayar kepada fuqaha, payah. Pasal fuqaha ni mari dia bagi ubat sakit. Sama seperti doktor. Tapi kalau geng-geng sufi dia mari seperti artis. Mari nyanyi, seronok. Fuqaha mari, tak boleh. Haram. Oh, sikit-sikit tak boleh, sikit-sikit haram. Tu fuqaha mari. Hak ni halal, ni haram. Mari golongan dia, tak ada istilah halal haram. Jom mari kita pakat bergendang. Deng. Maka biaya kepada fuqaha jadi berat, sedang biaya kepada golongan sufi jadi mudah, kerana sepertinya orang-orang ini menjemput artis untuk menghiburkan mereka. Seronok tak? Oh, seronok buat konsert. Apa dia? Apa? Melaka berselawat, Kelantan berselawat, hadir. Kalau buat konsert kat tak boleh, awi mari haram. Tapi kalau mari golongan ni, walaupun dengan gendang tapi hiburan yang halal. Apa dah? Kenapa fuqaha tegur mereka? Tapi disebut sini, kebencian sufi atas para fuqaha dinilai sebagai kezindikan yang paling besar. Kerana fuqaha melalui fatwa-fatwanya dapat menjauhkan mereka dari kesesatan dan kefasikan. Akan tetapi menegakkan kebenaran itu memang berat, seberat menunaikan zakat. Sedangkan memberikan wang kepada penyanyi wanita begitu ringan, seperti memberikan hadiah untuk para penyair yang melantunkan pujian-pujian. Maka mereka ni, kepada fuqaha pun mereka benci.
Tak kira lah ni ahlu hadis ke fuqaha, sekali dengan fuqaha pun kena Wahabi dah lah ni. Asal lawan dia Wahabi. Dulu ahlu hadis dia kena. Lah ni hak tak ahlu hadis pun lawan dia Wahabi juga kena. Geng dia sendiri pun dah kena Wahabi dah. Kalau tegur je, geng sendiri pun kena Wahabi. Apatah lagi kebencian mereka terhadap ahlu hadis. Demikian pula sambungan, demikian pula kebencian mereka terhadap ahlul hadis. Para sufi menggantikan khamar yang boleh menyelenyapkan akal dengan sesuatu yang mereka sebut sebagai ganja atau makjun. Kaum ini menamakan nyanyian yang haram sebagai sima', padahal wajd, ekstasi dia panggil, keasyikan tu. Sampai ke tahap, panggil apa? Zuk dia tu lah. Maupun melakukan upaya yang bisa boleh menghilangkan kesedaran akal, hukumnya haram. Kita bimbang kadang-kadang setengah-setengah aliran, kalau panggil batiniyah ni, kadang-kadang boleh sampai kepada pengambilan barang-barang terlarang demi nak capai kepada tahap zuk mereka. Itu bahaya. Sebab tu mereka tak suka kepada fuqaha, mereka tak suka kepada ahli hadis sebab orang ni dia tegur je. Tapi golongan lain tak tegur lah sebab dia seronok nak mari duduk nyanyi, mari duduk joget, mari duduk bergendang, mari atas nama. Siapa tak nak konsert atas nama agama? Orang nak berhibur, memang hati nak berhibur dah. Dulu tak boleh, sekarang ni jadi boleh. Sebab apa? Atas alasan berselawat. Cuma tak headbanging lagi pak kita ni. Kalau siapa kau setahap duk main kat Indonesia ada siapa dah? Meskipun demikian, tapi berita baik dia, meskipun demikian Allah melindungi syariat ini dari keburukan kelompok sufi yang suka mengenakan pakaian mewah, gemar bersenang-senang dan menipu orang dengan kata-kata semanis madu, padahal semua itu dilakukan hanya untuk mengabaikan taklif syariat. Oleh sebab itulah para sufi tidak menjadi sosok yang disegani di hati banyak orang. Tapi Allah ni jaga, lama kelamaan dia panggil, dia akan buka pekung mereka sendiri. Lah ni lama-lama akhirnya terbuka pekung dah. Orang yang dulu dianggap orang yang mulia, gini dipuja, disanjung, makin lama makin ramai meninggalkan dia. Memang kerana lumrahnya. Golongan ini daripada dulu sampailah sekarang, dia tidak akan kekal sebagai keberkatan amalan mereka. Sebaliknya yang Allah jaga adalah ilmu. Walaupun zaman hidup seseorang tu tidak dikenali, tapi andai dia bersama dengan ilmu, ilmu dia akan Allah jaga. Kerana sifat ilmu tu dijaga oleh Allah dan sifat kebatilan itu akan hilang. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sifat batil tu akan hilang. Sifat benar tu yang akan kekal. Lepas siapa? Bukan siapa yang jaga, sebaliknya Allah Azza wa Jalla. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berhenti situlah dulu. Kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang dalam bab ni. Tak habis sikit lagi benarnya, tak ada nak habis juga, tapi biasalah. Bila dah cakap ni cerita panjang pula. Tak habis juga bab kita ni. Asyik tak habis kita ni. Pagi tadi tak habis dah, ni tak habis juga. Kalau ngaji siapa tak habis, panggillah ustaz. InsyaAllah tak habis. Wallahu ta'ala a'lam. Gora tu deh. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.